Assalamualaikum, salam ceria, apa khabar semua? Selamat berpuasa, ya Allah. Video kali ini hanya nak bawa gambar-gambar dan video Tuan Nasir Johor Ali dan rombongan melawat Masjid Agung Demak, dan juga gambar-gambar lama anjang yang pernah ke sana. Kita kongsi dah, jom. Masjid Agung Demak ni merupakan masjid lama, dibangunkan oleh Raden Fatah dari Kerajaan Demak, dibantu oleh para wali Songo pada abad ke-15 Masihi. Dah lama dah ni. Masjid ni termasuk salah satu dari masjid-masjid yang tertua di Indonesia. Terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ni Tuan Nasir sampai ni. Jadi Tuan Nasir buat lawatan di masjid ni dengan rombongan pimpinan pada 14 hari bulan 4, hari semalam lagi. Penerangan tentang masjid. Masjid ni kat tengah pusat bandar Demak ni, senang nak cari dia. Masjid Agung Demak ni dulunya tempat berkumpul para wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Oleh kerana itu Demak ni dipanggil julukan kota wali-wali, kota wali Allah. Tuan Nasir dan rombongan dapat melawat ke ruang sembahyang, mendapat penerangan naik 4 tiang yang setiap satunya dibina oleh sendiri oleh Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel dan Sunan Kalijaga. Bumbung masjid ni adalah bentuk limas dan ada tiga susunan yang merupakan gambaran ajaran Islam. Itu terdiri dari iman, Islam dan ihsan. Tengok bumbung tu. Terdapat banyak makam-makam raja-raja Kesultanan Demak di kompleks Masjid Agung Demak ni. Antaranya Sultan Fatah, Raden Fatah kan. Ia merupakan raja pertama Kesultanan Demak. Ini gambar wali-wali Songo. Wali-wali Songo ni dah kita tahu Pertama Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Dia dianggap sebagai orang pertama yang menyebarkan Islam di Jawa. Strategi dakwahnya dimulai dengan perdagangan, niaga lah tu. Kemudian dilanjutkan dengan pendekatan politik. Dia menjalin hubungan dengan penguasa saat itu. Sunan Gresik juga mendirikan pesantren dan masjid untuk menyebarkan Islam. Yang kedua Sunan Ampel. Nama asli dia Raden Rahmat. Dia lahir tahun 1401 dan kawasan dakwahnya di Surabaya. Dia ada pesantren di situ. Strategi dakwahnya terkenal mendidik para da'i dan juru dakwah. Kemudian dia nikahkan juru dakwah ni dengan puteri-puteri penguasa Majapahit. Seterusnya Sunan Kudus. Nama asalnya Jaafar Sadiq. Lahir 1400. Wilayah dakwah dia kawasan Kudus, Jawa Tengah. Dia sangat tegas, terkenal tegas dengan menegakkan syariat Islam. Zaman dia telah bertembung dengan Syekh Siti Jenar tu. Dakwah dia banyak mendekati masyarakat dengan keperluan mereka seperti pertukangan, penghasilan barang-barang emas, keris pusaka dan sebagainya. Seterusnya Sunan Giri. Nama asal dia Muhammad Ainul Yakin. Lahir 1442. Seterusnya Sunan Gunung Jati. Gunung Jati ni nama dia Syarif Hidayatullah. Sama nama ni dengan Tuan Syarif. Ayah dia mungkin ambil nama ni. Dia dari Mesir. Strategi dakwah dan Sunan Gunung Jati lah dengan menguatkan kedudukan politik. Dia menjalinkan hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten dan Demak. Seterusnya Sunan Kalijaga ataupun Kalijogo. Itu Raden Said, lahir pada tahun 1450 di Tuban. Strategi dakwah Sunan Kalijaga ni amat terkenal. Ini melalui seni dan budaya. Wah, GH. Seni dan budaya jadi dalang, cerita bentuk-bentuk wayang kulit dan sebagainya. Dan seterusnya Sunan Muria. Anak kepada Sunan Kalijaga. Nama asli dia Raden Omar Said atau Raden Said, mewarisi darah seni ayahnya. Dia lahir 1450. Dia sebagai Sunan termuda lah di antara wali Songo ni.
Jadi Sunan Muria ni melestarikan gamelan dan boneka sebagai cara dakwah. Dia mencipta beberapa lagu dan untuk memperhatikan Islam tu dia sampaikan melalui seni lah. Seterusnya ke-8 Sunan Bonang. Sunan Bonang ni lahir pada tahun 1465. Nama sebenarnya Raden Maulana Maktum Ibrahim. Dia putera Sunan Ampel. Terkenal pandai dengan ilmu, mahir dengan ilmu fiqh, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, lain-lain. Dakwahnya sekitar Kediri. Dia mengajar Islam melalui wayang, sastra sufi. Seterusnya yang ke-9 terakhir Sunan Darjat. Sunan Darjat ni nama asalnya Raden Qasim atau Syarifuddin. Lahir 1470, putera bungsu Sunan Ampel. Kawasan dakwah dia ni di Pacirian, Lambungan. Strategi dakwah dia terkenal dengan pendidikan akhlak kepada masyarakat. Dia mendidik masyarakat untuk memperhatikan kaum fakir miskin dan pastikan kecerataan kebajikan umat lah. Mereka lah wali-wali Songo atau wali-wali 9 yang berjasa kepada umat Islam di Indonesia khususnya. Dan Masjid Demak ni lah saksi mereka, tempat operasi mereka bermesyuarat, bincang dan sebagainya. Jadi sinilah Tuan Nasir datang menziarahi untuk mendapat kata. Tuan Nasir pergi dengan rombongan ahli lembaga penasihat dan pimpinan RPU, malah dengan pimpinan muslimah berdoa, berwirid untuk mengambil keberkatan di sana. Jadi gambar yang lain tadi tu gambar Anjang pergi bulan Januari 2019 mengiringi Datuk Syam, dapatlah melawat masjid ni, melihat muzium ni. Yang ni perasmian batu perasmian Pak Arto ni tiang Sunan Kalijaga. Ni Kalijaga itu di Gunung Jati sini. Ini kawasan makam. Anda berpeluang melihat mereka bernazam di kubur di makam-makam ni. Terima kasih menonton. Jumpa lagi. Jangan lupa like, comment and share. Ampun Allah.